fokus saya hari ini ialah saya beri sedikit nilai tambah, ya, iaitu penggubalan item, ya, esei yang kita perlu buat persediaan lah untuk open book test sekiranya kita perlu melakukan open book test ini pada masa depan. Sebab keadaan PKP, keadaan pandemik ini tidak menentu, ya, kebanyakannya kita perlu dah daripada paper pencil kepada berbentuk dalam talian, ya. Jadi sebenarnya kaedah pelaksanaan OBT ni, ujian terbuka, ya, dia merangkumi dua kaedah, ya. Satu, sama ada dia boleh kita laksanakan secara dalam talian ataupun kita boleh juga laksanakan secara bersemuka, paper dan pensel, ya. Kedua-dua cara pun boleh, ya. Tapi fokusnya ialah esei lah, ya. OBT ni biasanya esei, dia tak ada soalan-soalan respons terhad, ya. Baik, tujuan kenapa kita perlu embark, kita perlu beralih, ya, daripada yang jenis konvensional kepada ujian yang lebih terbuka ini, ya. Pertamanya ialah, ya, ujian terbuka ni sebenarnya dia merupakan satu kaedah penilaian yang dirancang dengan teliti, ya, dengan cara yang membolehkan pelajar kita merujuk kepada nota, ringkasan, buku teks dan juga dokumen-dokumen berkaitan lain, ya, nota-nota yang telah mereka sediakan, ya, sebagai bahan rujukan yang digunakan semasa menjawab soalan peperiksaan ini, ya. Tetapi, ya, ini tidak bermakna OBT ini, ya, adalah lebih mudah, tidak, ya, ataupun kurang mencabar berbanding dengan peperiksaan biasa, ya. Sebenarnya OBT ini lebih mencabar soalan-soalannya, ya. Dan, ya, OBT ini juga sebenarnya dia memberi pertumbuhan kepada pembelajaran ke peringkat domain kognitif yang lebih tinggi, ya. Dan biasanya memerlukan calon untuk mengaplikasi, menilai, menganalisis dan juga mensintesis maklumat berbanding dengan sekadar mengingat ataupun menghafal, ya. Banyaklah, ya, kita dah dengar komen-komen daripada EE, ya, ataupun daripada external examiner ataupun MQA yang mengatakan arah soalan kita, ya, tidak mencapai, tidak mengukur tahap pengajian kita, ya. Jadi peralihan ini memang kita dah nampak lah, ya, kita dulu kita katakan kebat kan. Jadi OBT ini merupakan satu cara, ya, kita boleh mengubah, ya, cara pemikiran dan juga cara kita mengubah soalan supaya lebih beraras tinggi, ya. Sebenarnya sekiranya kita beralih kepada soalan esei OBT ini, kita sebenarnya melatih pelajar kita mengaplikasikan pengetahuan untuk menakul dan menggunakan pemikiran aras tinggi dalam menyelesaikan masalah, ya. Dan kita juga pada masa yang sama melatih, ya, pelajar memilih dan menggunakan maklumat dengan tepat, ya. Mereka bolehlah bawa satu bakul buku pun, dia tak semestinya mereka boleh menjawab soalan itu, ya. Jadi kita harus melatih mereka bagaimana mereka boleh memilih maklumat, ya, menggunakan maklumat yang tepat, ya, dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberi, ya, dan berupaya menyampaikan hujahnya, ya, dengan baik dan tersusun. Okey. Dan seterusnya OBT juga, ya, soalan bentuk ujian terbuka ini menekankan keupayaan pelajar untuk menghubungkait proses pengajaran dan pembelajaran kita, ya, dengan penilaian secara berkesan, ya. Dan sebenarnya apa yang Benjamin Bloom katakan dulu, ya, pada tahun 1971, ya, if you want to change student learning, ya, change the assessment, ya. Cara kita menilai, mentaksir sebenarnya boleh mengubah cara pelajar belajar, ya. Baik. Di sini bagaimana, ya, saya nak tunjukkan sedikit bagaimana kita mengubah soalan OBT. Dia sebenarnya soalan esei, ya, sama, ya. Jadi cuma ada beberapa jenis lah yang saya nak share di sini, di mana memang kita tidak masukkan dalam buku panduan. Buku panduan hanya panduan asas penulisan soalan esei, ya. Tapi saya dah berbincang dengan Cik Zul, saya nak share juga dalam sesi ini, ya, ada 4 jenis item esei OBT sebenarnya, ya. Yang pertama, ya, iaitu soalan yang berasaskan penyelesaian masalah, ya. Item jenis ini dia memerlukan pelajar kita menyelesaikan masalah yang diberi secara kritis dan kreatif. Okey, ini satu jenis lah. Jenis yang kedua, soalan yang berasaskan case, ya.
di mana item ini memerlukan pelajar kita membincangkan sesuatu kes yang spesifik ya dalam kehidupan sebenar, ya, real world examples. Okay, nanti saya akan share ya contoh-contoh soalan-soalan item-item jenis ini. Yang ketiganya ialah soalan berasaskan senario, ya. Yang ini saya rasa biasalah ya, kita pun buat dalam essay pun banyak kita bagi stimulus yang satu senario kan ya. Item ini memerlukan pelajar kita membincangkan secara kritis ya senario ya yang diberi dan bagaimana senario ini diaplikasikan dalam konteks kehidupan sebenar. Okey. Dan akhir sekali ya soalan pembelajaran jenis autentik di mana item ini memerlukan pelajar kita meneroka ya, membincang ya, membina konsep dan perkaitan dalam masalah kehidupan sebenar. Okey, inilah antara jenis-jenis item-item ya untuk yang ditekankan sekarang ni oleh MQA untuk pengajian tinggi ya. Jadi kita perlulah ya beralih kepada lebih kepada bentuk esei, soalan esei kita yang berbentuk begini ya. Okey, saya nak beri satu contoh di sini. Inilah contoh soalan berasaskan penyelesaian masalah ya. Apa yang saya maksudkan soalan penyelesaian masalah di sini ialah ya, kita berikan satu konteks, real problem in real context ya. Contohnya saya bagi contoh menjaga kesejahteraan minda dan diri sepanjang tempoh PKP sangat diperlukan ya, sebab kita dah melalui beberapa tahap fasa PKP ya. Jadi menyeimbangkan antara keluarga, kerjaya dan kehidupan apabila bekerja dari rumah boleh mendatangkan cabaran bagi seseorang. Ini satu contohlah ya. Jadi sejak ini juga satu contoh di mana kita berikan satu konteks ya yang berlaku sekarang ini ya. Bagaimana kita lihat PKP telah berlaku ya. Jadi apakah yang kita nak pelajar buat untuk menyelesaikan masalah ni ya. Jadi kita lihat di sini soalannya ialah huraikan langkah yang boleh dilakukan ya bagi menyeimbangkan antara kerjaya dan kehidupan di rumah dalam mengelakkan tekanan. Ya, jadi apply knowledge and skills, aplikasi. Mereka mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari dalam satu-satu kursus itulah ya, mungkin ini related kepada satu kursus ya. Dan dalam konteks pandemik COVID-19, huraikan bagaimana Jerry ya dalam perintah kawalan pergerakan dapat menyeimbangkan kehidupan yang sejahtera. Jadi yang ini adalah creative problem solving by student ya. Jadi dia menyelesaikan masalah ini secara kritis dan kreatif. Dan bagaimana nak menjawab soalan begini ya. Ini adalah salah satu contoh soalan berasaskan penyelesaian masalah ya. Seterusnya soalan yang berasaskan case. Yang ini pula saya guna dalam bahasa Inggeris mungkin ya, yang related dengan apalah satu-satu kursus ya. Okey, specific case. Untuk case ini kita perlu mulakan dengan satu specific case. Saya asing-asingkan ke ayat ini ya supaya kita nampak. Sebenarnya apabila kita menulis soalan, dia boleh menjadi satu stimulus ya. Okey. You are working as a teacher at one of the international school in Johor. Contoh ya, your school will take part in the competition on the 21st century learning school tools. Okay, ini satu specific case. Kemudian in the real world example, the target user will be year 5 students. You have been assigned by the school principal to lead the project for designing and developing the learning tools for science subjects. Okay. Bayangkan ya, student tu kena bayangkan kalau dia di seorang guru sekolah, guru besar suruh buat projek ni ya. Jadi soalannya ya, the problem solving skills, ability in case analysis ya. Kita tengok di sini kenapa saya kata soalan berbentuk case, sebab dia kita nak lihat bagaimana dia kebolehan dia untuk menganalisis case ini ya. Explain the model of software development that you will use in this project, including all the phases involved. Ya, jadi dia kena jelaskan dulu ya setiap fasa untuk membangunkan model sesuatu projek ya. One of the phases in software development model is analysis. Ya, kita berikan specific case dia analysis. Describe why the analysis phase is very important before you can move to the next phase. Ya, dan seterusnya soalannya based on fact and structure ya. Give 4 examples of information that you will get during the analysis phase.
Ini satu contoh soalan yang berasaskan case, ya. Okey, saya bergerak kepada satu soalan yang berasaskan senario, ya. Okey, senario ni biasanya kita berikan, yang ni soalan ni saya rasa biasalah ya, untuk esei, soalan esei kita buat ya, satu stimulus yang kita berikan satu senario bagaimana dia berlaku, kemudian kita tanyakan soalan ya. Jadi soalan ni juga dalam berbentuk untuk berkaitan dengan pandemik ya, sebab sekarang ni banyak kita cerita tentang pandemik ya. Jadi dunia menyaksikan satu perubahan drastik dalam amalan cara hidup serta tingkah laku sejak bermulanya pandemik ya. Jadi sektor pendidikan ni memang tidak ketinggalan lah ya. Saya tak bacakan semua. Kemahiran guru pengadungkan bentuk pengajaran dalam talian dan mengoptimumkan hasil pembelajaran pelajar merupakan satu cabaran baharu. Okey. Andaikan anda seorang guru di sebuah sekolah rendah di kawasan pinggir bandar. Ini satu senario in the real life profession. Kalau guru itu dia pergi ke kawasan, dia mengajar di sekolah kawasan pinggir bandar. Situasinya di pinggir bandar ya. Jadi bincangkan langkah-langkah proaktif yang akan anda ambil bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian dapat dilaksanakan di sekolah anda dengan berkesan. Jadi apabila kita beri soalan jenis scenario based ini, mereka perlu reflect what was learned related to students' professional practice ya. Jadi mereka reflect apakah dia teori, apakah dia konsep yang betul. Sebenarnya soalan ni kan dia boleh menguji satu kursus tu, konten-konten kandungan dalam satu kursus tu ya. Okey, ni satu contoh, dan satu lagi contoh ialah soalan yang berasaskan pembelajaran autentik ya, real world context juga ya, di mana kita berikan satu stimulus, satu situasi di mana anda mengajar matematik tetapi anda dapati murid tidak berminat. Ya, jadi sebagai seorang guru anda perlu mencari idea untuk memotivasikan murid anda. Ya, ini real world context. Okey, berdasarkan teori motivasi, ya, huraikan bagaimana anda dapat membuat murid anda meminati mata pelajaran matematik. Reflection on context ini lebih kepada fakta, teori, dan seterusnya untuk promote high order thinking, promote kebat, ya. Pilih satu topik dalam matematik dan cadangkan satu aktiviti yang boleh meningkatkan motivasi murid anda ya, dan berikan justifikasi kenapa aktiviti berkenaan sesuai digunakan untuk meningkatkan motivasi murid mempelajari topik yang dipilih. Okey, ini satu contoh. Soalan berasaskan pembelajaran autentik ya. Okey, saya selesai tentang OBT ya.